Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba', saya muliakan seluruh jawatan kuasa Surau Al-Jalil, Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang berada di surau dan juga yang menonton secara atas talian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat sama bertemu lagi sekali lagi, dan alhamdulillah juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, dan itu sebenarnya adalah satu nikmat buat kita. Bila kita kenang-kenang kembali, antara nikmat yang terbesar selain daripada Allah bagi kita kesihatan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita nikmat harta dan sebagainya, ada satu lagi kadang-kadang kita terlupa. Nikmat kita dapat melakukan kebaikan. Kerana perkara itu juga para ulama menyebutkan ianya juga adalah rezeki. Siapa yang direzekikan untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang ada orang tabung, setiap hari je lalu tabung masjid depan dia je. Tak pernah sekali pun dia nak suakan duit. Mungkin orang kata, yelah, kalau ikutkan tiap-tiap hari lalu nampak, tahu fadilat bersedekah dan sebagainya. Tapi nak mengatakan, alhamdulillah bila kita dapat melaksanakan amal soleh, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingat itu juga adalah satu nikmat. Yang mana kalau kita fikir kembali, nikmat itu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik balik. Kadang-kadang sakit dah tak dapat pergi sembahyang berjemaah. Banyaklah lagi sebab-sebabnya yang lain. Baik, insya-Allah hari ini kita akan meneruskan pengajian kita, tuan-tuan. Jadi kalau pada pertemuan yang sebelum ini, alhamdulillah kita telah menamatkan pembacaan dan juga syarahan daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kalau ikutkan hari ini kita akan mulakan pengajian yang baru. Tapi insya-Allah saya masih lagi mencari bahan bacaan ataupun bahan untuk kita sama-sama untuk saya bentangkan kepada tuan-tuan. Cumanya untuk hari ini insya-Allah saya akan membacakan beberapa hadis kalau sempat daripada kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Nama dia semua boleh kita katakan antara ulama yang tersohor lah. Selain daripada Imam Nawawi, kalau dalam mazhab kita ni, Imam Al-Ghazali, selalu kalau kita pernah dengar namanya. Ada seorang lagi, kalau kita perhatikan, kalau kita selalu dengar ceramah dan sebagainya, adalah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan kitab yang akan saya bawa ini adalah kitab yang mana Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia tulis sendiri, iaitu kitab Al-Arba'un fi Rad'il Mujrim an Sabbil Muslim. Iaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia kumpulkan ada lebih kurang dalam tak silap saya ada 40 hadis, yang mana hadis ini di bawah satu tema, iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar dia kumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang ancaman bagi orang yang mencela dan menghina maruah kaum muslimin. So dalam erti kata lain, sebenarnya hadis-hadis ini sebenarnya nak mengajarkan kepada kita cara bermasyarakat sebenarnya. Apa tanggungjawab kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya, yang mana daripada rasa tanggungjawab tersebutlah yang akan orang kata membina masyarakat yang baik, membina masyarakat yang harmoni.
Dan sebelum saya memasuki untuk membacakan hadis yang pertama yang telah dikumpulkan ataupun yang telah dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, jadi suka saya untuk saya menerangkan sedikit ataupun saya menyampaikan sedikit ataupun yang kita sebutkan juga untuk kita mengenali siapakah dia Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, supaya kita boleh kenal orang kata martabat dia, kedudukan dia, dan orang kata apa, penulisan-penulisan dia yang mana penulisannya boleh dikatakan sebahagian besar adalah penulisan-penulisan yang sangat memberikan impak kepada dunia Islam, khususnya dalam bidang hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau kita ikutkan nama lengkap ni apa dia tuan-tuan? Nama dia sebenarnya adalah Shihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Panjang nama tuan-tuan. Jadi Hajar tu dia ambil nama tok moyang-moyang dia yang atas-atas, dia gunakan nama tersebut Ibn Hajar. Kalau ikutkan nama dia yang sebenar siapa? Ahmad bin Ali saja. Ahmad bin Ali. Dan Ibn Hajar ini kalau ikutkan daripada susu galur keturunan dia, kalau tadi saya sebutkan Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani ini adalah satu tempat di Palestin sekarang. Kalau tuan-tuan tengok di peta dunia itu, kalau kita tengok peta Palestin tu, ada satu tempat nama dia Ashkelon. Kalau tuan-tuan tengok, baru-baru ni masa heboh Hamas menyerang menyerang Israel, ada satu kawasan, tapi kawasan Ashkelon itu adalah kawasan yang telah dikuasai oleh golongan Yahudi lah. Tetapi ya, Al-Asqalani itu adalah Ashkelon yang sekarang ini berada di dalam bumi Palestin ataupun di dalam peta Palestin itu. Maka itu adalah asar susul galur Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Tetapi kalau kita perhatikan dari sudut biografi dia, beliau ini dilahirkan di Kairo, di Qahirah, iaitu yang kita sebutkan sebagai di Mesir pada waktu ini, Qahirah di Mesir. Dan beliau juga wafat di Mesir juga, di Qahirah. Dan kalau kita boleh lihat dalam beberapa orang kata apa, dari sudut pendidikan beliau rahimahullah, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani adalah seorang yang mana dia telah memulakan pendidikan dia, orang kata secara formal dan juga tak formal dalam bidang agama sejak awal lagi. Dan beliau adalah orang ataupun anak yang telah menghafaz Al-Quran ketika mana beliau masih kecil lagi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak menyelusuri, kalau kita tengok para ulama Islam, kita akan nampak satu pattern yang sama tuan-tuan. Apa dia? Mereka ataupun ibu bapa mereka meletakkan antara pendidikan yang terawal diajarkan kepada anak-anak mereka adalah dengan mengajarkan Al-Quran dan juga menghafalnya. Kalau kita melihat sirah-sirah ulama-ulama besar di dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i dan sebagainya, kita akan melihat mereka bahawa mereka memulakan, orang kata apa, langkah pertama dalam pengajaran ataupun nak belajar dalam bidang agama dimulakan dengan Al-Quran. Dan antaranya adalah dengan menghafaz Al-Quran. Maka kita tak heran ataupun kita tak, orang kata apa, kita tak rasa janggal bila kita bincang tentang ulama-ulama yang terdahulu ini, kita akan melihat mereka ini menguasai banyak bidang ilmu. Kalau dia adalah seorang penghafal hadis, dalam masa yang sama dia juga mesti adalah seorang yang menghafal Al-Quran. Mereka yang pakar dalam bidang fiqh, dalam masa yang sama mereka juga adalah pakar dalam bidang hadis, mereka pakar dalam bidang tafsir dan seterusnya. Nak menunjukkan bahawa permulaan ataupun kita katakan nak melentur, bahasa kita kata apa, melentur buluh biar dari rebungnya itu adalah dengan memberikan Al-Quran kepada mereka. Maka pattern yang sama juga boleh kita lihat kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kalau kita boleh lihat juga, kalau dari sudut perjalanan menuntut ilmu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau bukan duduk sahaja pada satu tempat, tidak. Kalau kita lihat ada sebahagian ulama, bahkan ulama-ulama besar di kalangan Islam, antaranya Al-Imam Malik rahimahullah, beliau adalah orang yang hidup di Madinah saja. Dia tak pernah keluar daripada bumi Madinah kecuali nak pergi buat haji dan sebagainya. Tapi kita pun faham ketika mana pada zaman itu, orang kata apa, tumpuan ilmu itu masih lagi berada di Madinah. Banyak para sahabat
dan juga para tabi'in, tabi'in yang besar-besar, yang orang kata yang alim, masih lagi duduk di Madinah, dan itu boleh kita katakan bahawa itu antara sebab mengapa tak perlunya Al-Imam Malik untuk keluar mengembara ke bumi yang lain. Tapi kalau sunnah, orang kata sunnah lah, orang kata sunnah orang menuntut ilmu, nak tak nak, salah satunya adalah dengan mengembara. Sebab itu Al-Khatib Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dia ada menulis satu kitab yang sebenarnya sangat menarik kalau kita baca, untuk kita menyelami ataupun kita menyelusuri sirah-sirah para periwayat hadis, yang mana ni mereka ini akan mengembara ke satu tempat yang lain, dalam orang kata apa, dalam usaha untuk mendapatkan riwayat hadis, untuk mendapatkan hadis dan juga untuk menghafal hadis tersebut. Ar-Rihlah fi Talibil Hadis, tak silap saya itu tajuknya, yang mana ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Dia menceritakan tentang riwayat-riwayat para periwayat hadis, macam mana kesusahan mereka merantau, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, satu negeri ke negeri yang lain, hanya kerana kadang-kadang hanya untuk menghafal satu hadis sahaja. Maka begitulah juga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau banyak mengembara, tidak berada di Mesir sahaja, maka beliau juga pernah pergi ke Mekah, ke Tanah Hijaz, begitu juga ke Dimash dan sebagainya, untuk menuntut ilmu. Dan kalau kita nak katakan kedudukan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini, kalau di dalam mazhab kita, sangat-sangat teristimewa. Antaranya kita boleh lihat daripada satu sudut yang kita katakan hasil karya yang telah dihasilkan oleh Ibn Hajar itu sendiri. Antara yang terbesar adalah Fathul Bari, iaitu syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia kumpulkan hadis Sahih Al-Bukhari itu sekitar lebih kurang dalam 16 tahun, tuan-tuan. 16 tahun, tuan-tuan. Nak kumpul hadis Sahih Bukhari, kalau kita tengok Sahih Bukhari yang tebal tu, 16 tahun masa yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk dia kumpulkan hadis itu. Bukan setakat dia kumpul, tetapi dia, selepas dia kumpul, dia melakukan pemilihan terhadap hadis-hadis tersebut. 16 tahun. Dan khidmat kepada Sahih Al-Bukhari itu, banyak ulama sebelum-sebelum itu menulis tentang Sahih Al-Bukhari, syarahnya dan sebagainya. Tetapi antara yang kita katakan magnum opus, orang kata apa, karya yang terbaik, terbesar, yang dalam mensyarahkan Sahih Al-Bukhari adalah Fathul Bari. Dan Fathul Bari itu, seperti yang kita sebutkan tadi, ianya telah ditulis ataupun yang telah dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Selain itu juga, kalau kita pernah dengar, tuan-tuan, puan-puan pernah dengar, ada satu kitab namanya Bulughul Maram. Bulughul Maram juga adalah hasil tulisan ataupun hasil karya kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Begitu juga kalau kita boleh lihat dalam bidang hadis, beliau juga banyak menulis, khususnya dalam penulisan tentang rijal hadis. Antaranya adalah kitab Tahzibut Tahzib, iaitu yang mengumpulkan nama-nama perawi hadis. Tuan-tuan, kita ni kalau kita fikir, berapa kerat sangat kita boleh kenal orang, tuan-tuan. Kawan-kawan kita mungkin satu kampung, orang kata ikut sekeliling kita. Kita bekerja, itulah kawan kita. Masa kita sekolah, itulah kawan kita. Tapi tuan-tuan, nak kata ajaibnya, para ulama-ulama terdahulu ni, khususnya dalam bidang hadis ini, mereka sempat ataupun mereka menghafal nama-nama perawi hadis yang kadang-kadang diorang tak pernah jumpa pun orang tu. Antaranya kitab Tahzibut Tahzib. Tahzibut Tahzib, kalau tuan-tuan boleh lihat, ada beberapa cetakan. Kadang-kadang dia menjangkau lebih kurang dalam 4 hingga 5 jilid. Dan kitabnya tu tebal-tebal juga, tuan-tuan. Dia menghimpunkan nama-nama perawi hadis bermula daripada huruf alif sampai huruf ya, tuan-tuan. Alif siapa? Siapa nama daripada start alif. Dah kemudian, bila dah diletakkan nama dia sebagai contoh, katakanlah Abdul Rahman. Abdul Rahman ni siapa? Guru dia siapa? Dia tulis siapa guru dia. Kemudian siapa meriwayatkan daripada dia? Maksudnya anak murid dia. Tulis. Asal dia daripada mana dan sebagainya, biodata ringkas dia, bila dia meninggal dan sebagainya. Kemudian diberikan ta'liq ataupun komentar terhadap perawi tersebut. Perawi tersebut macam mana? Siqah, terpercaya ke? Ataupun dia ini mungkin banyak salah ke dalam hafalan dia? Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia buat ataupun dia menulis kitab tersebut.
Dan begitu juga Tahzibut Tahzib itu yang saya sebutkan tadi lebih kurang dalam 4-5 jilid. Dan beliau ringkaskan lagi kitab tu. Dia dah tulis yang banyak jilid tu, dia ringkaskan lagi dengan namanya Taqribut Tahzib. Dan Taqribut Tahzib itu tinggal sejilid sahaja. So nak mengatakan bahawa Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ni, kalau orang sebut nama dia, orang akan kenal dia dalam bidang hadis. Begitu juga dia ada menulis kitab yang berkaitan dengan biografi para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi SAW. Sebuah kitab yang sangat besar juga tuan-tuan, banyak jilidnya, iaitu Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. So ini kitab yang menceritakan ataupun yang merakamkan biografi ataupun kata catatan hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu adalah yang boleh saya sebutkan secara ringkas lah tentang Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan beliau rahimahullah telah wafat pada tahun 852 Hijrah. Dan beliau telah disemadikan ataupun dikuburkan di Kairo itu sendiri. Kalau tuan-tuan ada anak-anak, mungkin kenalan kawan-kawan ke yang mungkin duduk di Mesir dan sebagainya, cuba tanyakan kepada mereka. Boleh dikatakan kubur ataupun maqam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani adalah makam yang sering dikunjungi lah orang ziarah. Orang kata apa? Yalah, orang kata seorang yang sangat istimewa. Maksudnya di dalam mazhab Syafi'i khususnya, dia ada satu sudut orang kata sentimental di dalam mazhab tersebut. Jadi orang datang untuk menziarahi, seperti mana juga kadang-kadang kita ziarah kepada kubur-kubur orang yang kita sayang. Jadi kalau tuan-tuan berkesempatan, kalau ada rezeki ke Mesir, ke Kahirah, maka ziarahlah kan, duduk di situ dan kemudian mohon doa keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga boleh lihat juga dan di Mesir ni tuan-tuan, banyak tuan-tuan para ulama-ulama besar yang wafat di situ. Antaranya Al-Aiz Abdul Salam, Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i makamnya juga berada di Mesir, dan banyak lagi lah beberapa nama-nama besar lagi yang khususnya lebih di dalam bidang khususnya dalam mazhab Syafi'i. Baik. Dan saya nak bacakan sedikit tuan-tuan apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam muqaddimah, kita katakan muqaddimah kitab ini. Dia menyebutkan apa? Dia kata setelah dia, dan muqaddimah ini telah direkodkan oleh cucunya. Ketika mana cucu dia datang bertemu dengan dia membacakan hadis ini, dan kemudian dia sambil itu dia menuliskan sekali muqaddimah kitab ni. Apa yang disebutkan di sini, dia kata telah mengkhabarkan kepadaku datukku Syekh Al-Masyayikh Al-Islam wal-Hufaz Abi Al-Fadl Syihabuddin Qadi Qudah Al-Muslimin Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i secara bacaan ke atasnya pada bulan Rejab tahun 851 di rumahnya di Jami' Al-Maqsi. Kalau tuan-tuan perasan, cucunya di sini dia meletakkan Qadi Qudah. Qadi Qudah ni tuan-tuan, kalau kita nak kata dalam zaman sekarang ni, kita kata macam ketua hakim syar'i lah. Tapi kalau kita di Malaysia ni, ketua hakim syar'i ni hanya tertakluk kepada hukum hakam syar'i je lah, tak besar. Tapi dulu besar tuan-tuan. Kalau kita katakan semua orang kata apa, segala jenis kesalahan jenayah itu semua tertakluk di bawah jenayah Islam, kan? Mencuri apa semua tu ada had-hadnya dan sebagainya. Kalau sekarang ni dah diasingkan sivil dan juga orang kata apa, mahkamah syariah. Sehingga kan ada orang cuba juga nak mengatakan merendah-rendahkan martabat mahkamah syariah. Ialah kadang-kadang bidang kuasa itu telah dikecilkan. Tak banyak yang boleh dibuat dalam mahkamah syariah. Tapi kalau dulu, kalau disebut seorang itu qadi, itu adalah satu gelaran yang besar. Jangan kita ingat qadi seperti orang nikah kahwin tu je tuan-tuan. Itu buat sign dia apa, bagi lepas salam bayar duit kat dia. Tak, bukan itu. Qadi Qudah ni lebih besar daripada itu. Dan apa yang disebutkannya, amma ba'd. Dia kata segala puji bagi Allah yang mengagungkan kedudukan orang yang beriman kepadanya dan memeluk Islam, selawat dan salam dipanjatkan ke atas nabinya yang mensyariatkan jalan-jalan agama buat umatnya serta menjelaskan kepada mereka cara hidup golongan yang mendapat petunjuk. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan selawat dan salam ke atasnya, keluarganya dan para sahabat yang menerima segala panduannya dengan petunjuk dan patuh. Disebutkan seterusnya, inilah 40 hadis terpilih daripada kitab-kitab hadis yang sahih dan sunan yang menyebutkan tentang memuliakan Muslim, larangan mencela dan bersangka buruk kepadanya serta sengaja menzaliminya,
ketika berada dalam suasana aman mahupun perang. Tuan-tuan, antara bila kita membaca kitab ni, khususnya kalau mereka yang membaca kitab-kitab Arab ataupun kitab-kitab ulama lama-lama ni, kita akan mendapat faedah yang sangat banyak bila kita membaca mukadimah kitab tersebut. Kadang-kadang penulis dia akan tulis kenapa aku menulis kitab ini, apa yang menyebabkan aku menulisnya, apa mungkin kesusahan-kesusahan. Dia akan ceritakan dalam tu. Kalau kitab hadis, kadang-kadang dia ceritakan berapa hadis yang aku telah ambil, berapa hadis yang telah aku pilih, berapa yang telah aku buang dan sebagainya. Kita boleh dapat daripada mukadimah. So seperti mana juga bila kita baca ni, bahawa kita tahu bahawa dia kata apa, hadis yang dia pilih ini adalah satu, dia sebutkan apa, adalah hadis-hadis yang sahih. Maksudnya hadis yang sahih ini adalah hadis yang sahih di bawah penelitian ataupun di bawah penelitian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sendirilah, sebab dia orang ahli hadis dan dia menilai hadis itu dan dia mengatakan kesemua hadis yang dikata dia bawakan dalam kitab ini kesemuanya adalah hadis yang sahih. So tak adalah kita nak orang kata apa, nak ada keraguan-keraguan padanya lagi. Dan kemudian dia sebutkan apa? Saya pilih hadis-hadis ini sebagai nasihat kepada orang yang ringan lidah dan tangannya mencalar maruah kaum muslimin dan selalu menyakiti mereka di samping dia kekurangan ilmu, tidak kuat pegangan agama, sentiasa terdedah kepada kemurkaan Tuhan dan tertipu dengan belas kasih serta penangguhan balasan daripadanya. Semoga Allah merezekikannya taubat dan kembali kepadanya, lalu menjadikannya mengikuti cara hidup salafus salih dalam kalangan sahabat dan tabi'in. Allah jua yang menyesatkan dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. So kita tahu tuan-tuan, macam seolah-olah ketika mana Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia menulis ini, wallahu alam, saya tak pasti. Tetapi mungkin pada waktu itu, ada mungkin di kalangan masyarakat-masyarakat yang di sana, adapun pada waktu itu, yang mana sebab bila dia kata, saya pilih hadis-hadis ni sebagai nasihat kepada orang yang ringan lidah dan tangannya mencalar maruah kaum muslimin. So mungkin pada waktu itulah, wallahu alam, ada berlaku mungkin terlampau mudah untuk memfitnah orang dan sebagainya, sehingga kan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia rasa tak senang. Dan bila dia rasa tak senang, maka antara orang kata apa, jihad dia dalam menentang perkara tersebut adalah dengan dia menulis kitab. Dikumpulkan hadis-hadis yang mana dalam hadis-hadis tersebut akan membincangkan tentang perkara-perkara yang mana adanya ancaman dan juga celaan terhadap orang yang suka menjatuhkan maruah ataupun suka untuk kita kata apa, mencela maruah orang muslim yang lain. Dan kemudian di akhirnya dia kata moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada siapa yang membacanya. Kalau kita membacanya insya-Allah selepas ini, moga-moga dia menjadi orang kata apa, hadis ini menjadi sempadan buat kita supaya kita faham tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita sebagai orang yang bergelar sebagai seorang orang yang hidup bermasyarakat. Dan kita tahu selain daripada orang kata ahli keluarga kita, sesama Islam itu juga adalah yang kita sebutkan juga sebagai saudara semuslim kita. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, maka kita ambil keberkatan sedikit untuk kita membacakan hadis yang pertama, yang mana hadis yang pertama adalah menceritakan tentang hak-hak seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, mungkin tuan-tuan kalau pernah dengar nama dia, orang kata Abu Hurairah ni selalu dengarlah. Beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu bihasbi imri'in minasy-syarri an yahqira akhahu al-muslim, rawahu Muslim. Apa maksud dia tuan-tuan? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi mengatakan apa? Seorang muslim adalah saudara kepada muslimnya yang lain. Ini perkataan pertama yang Nabi SAW sebutkan. Dan kemudian kata Nabi SAW, dia tidak akan menzaliminya. La yazlimuhu. Kita seorang muslim dengan muslim kita yang lain, yang pertama kita tak zalim pada sahabat kita ataupun muslim yang lain. Wala yakhdhuluhu. Apa maksud khazal? Khazal di sini adalah maksudnya membiarkan tanpa dibantu, tanpa diberikan bantuan. Maksudnya apa? Nabi kata jangan zalim dia, jangan biarkan dia tanpa ada bantuan. Kalau waktu itu dia memerlukan bantuan, tolong. Kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, wala yahqiruhu. Apa maksud wala yahqiruhu? Dan memperkecilkannya. Maksudnya merendah-rendahkan seseorang.
Kan? Benda ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dan kemudian kata Nabi, bihasbi mri'im minasyarr, cukuplah seseorang itu dikira melakukan kejahatan an yahqira akhahul muslim, apabila dia menghina saudara muslimnya. Tuan-tuan, Nabi dah bagi macam satu parameter kepada kita. Kita nak kenal orang tu baik ataupun tidak. Salah satunya bila kita tengok dia, cara dia muamalah dengan orang lain. Kita boleh kenal. Nabi kata apa? Sebab Nabi kata cukuplah seseorang itu dikira melakukan kejahatan. Maksudnya dia dah membuat satu kesalahan. Ataupun dirinya itu berada dalam kesalahan. Kalau dia apa? Kalau dia menghina saudara muslimnya yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dalam masyarakat kita, kalau kita ada orang yang sebegini, maksudnya apa? Mungkin kita dalam satu komuniti. Tetapi bila kita melihat ada seseorang ni yang mana dia ni suka bercakap tentang orang lain. Suka berbincang tentang orang lain, sibuk tentang hal orang lain, dan begitu juga suka condemn, hina orang lain. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Cukup kita boleh kata dia ni mungkin tidak berperangai baik. Sebab apa? Bila Nabi SAW sebut yang pertama tu tuan-tuan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara kepada muslimnya yang lain. Nabi SAW nak sebutkan bahawa ikatan kita sebagai seorang muslim, walaupun kita mak ayah berbeza, tapi kita mempunyai ikatan sebenarnya yang lebih kuat daripada itu, iaitu ikatan akidah. Kita Muslim, kawan kita pun Muslim. Yalah, Muslim tu banyak dia punya tingkatan dia tuan-tuan. Tak kisahlah dia ni, mungkin dia ni berilmu ataupun tidak berilmu, kaya ataupun tidak kaya dan sebagainya. Tetapi selama mana dia adalah Muslim, dia adalah saudara kita. Dan bila Nabi kata, Nabi cuba nak bayangkan kepada kita, seorang Muslim itu adalah saudara kepada saudara Muslimnya yang lain. Maka bila orang yang berfikir tentang hadis ini, kalau dialah mempunyai adik-beradik dia sendiri, adakah dia tergamak nak menzalimi dia? Adakah dia tergamak nak membiarkan adik-beradik dia mungkin dalam kesusahan? Adakah dia tergamak untuk memperkecilkan ataupun mencela adik dia? Tak. So bayangkan, Nabi sebutkan sebegitu. Supaya apa? Bila orang dengar je perkataan tersebut, seorang kata, oh, benda ni aku tak nak berlaku kepada ahli keluarga aku. Aku tak nak berlaku perkara ini kepada yang kita sebutkan tadi kepada adik-adik aku dan juga abang-abangku dan sebagainya. So maka perkara itu jugalah yang Nabi SAW sebutkan, jangan kita lakukan juga kepada saudara muslim kita yang lain. Bahkan tuan-tuan, kalau kita boleh lihat juga, walaupun hadis ini hadis yang pertama yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tapi kalau kita perhatikan dalam banyak-banyak riwayat yang lain, Nabi SAW banyak memberikan penekanan terhadap perkara-perkara ini. Kalau dalam sebuah hadis yang lain tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, yang mana hadis itu juga terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Al-Muslim akhul Muslim. Hampir sama lafaz dia. La yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslim kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah wa man satara muslima satarahu Allahu yaumal qiyamah. Yang ini sedikit panjang. Bila Nabi kata apa? Sama juga, seorang Muslim adalah saudara kepada Muslimnya yang lain. Dia tidak akan menzalimi dan membiarkannya dizalimi. Dan begitu juga sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, bantu dia kalau kawan dia datang mungkin nak minta tolong dan sebagainya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesulitan seorang Muslim, Allah akan melapangkan kesulitannya pada hari kiamat. Sesiapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Tuan-tuan, bayangkan setiap amalan yang kita laksanakan kepada saudara kita yang lain, Nabi SAW memberikan jaminan Allah akan balas balik. Dan kita tahu, kalau manusia ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pun frust juga dengan kawan-kawan kita. Cakap, orang kata, ada juga orang katakanlah janji tak pernah ditepati, kita katakan. Tapi kalau Nabi SAW sebutkan sendiri, kalau kau bantu orang, Allah bantu kamu. Kalau engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, Allah akan memberikan kesenangan kepada kamu. Kalau engkau tutup aib orang, Allah akan tutup aib kamu. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Satunya, penjagaan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia yang lain. Kadang-kadang manusia macam kita cakap kan, kadang-kadang kita ni cerita tentang, adalah rahsia-rahsia kita yang kita cerita pada kawan kita, mungkin ialah kita nak luahkan something kan. Tapi boleh jadi juga kadang-kadang benda tu kadang-kadang boleh jadi bocor.
Mungkin ada orang bawa cerita lain pula. Dia ada grup satu ni, tapi dia sembang dengan grup satu lagi kat tempat lain. Ada tuan-tuan perangai begitu. Tapi nak menunjukkan bahawa janji yang Nabi SAW sebutkan ini, yang menjaganya itu dan yang memberikan balasan, tutup aib dan sebagainya itu adalah Allah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perkara ini adalah sesuatu yang kita katakan mempunyai fadilat yang sangat besar. Bila seseorang itu buat, kita bantu. Kadang-kadang bila kita bantu orang, kadang-kadang mungkin duit kita habis, tenaga kita habis. Tetapi bila Allah kata, Allah akan balas balik. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala akan balas balik itu, kadang-kadang kita akan melihat ianya datang dalam perkara-perkara yang tidak disangka. Mungkin boleh jadi dalam bentuk wang ringgit. Mungkin boleh jadi dalam bentuk orang kata apa? Kelapangan. Kita ni mudah saja untuk buat kebaikan. Kan? Ada je peluang nak buat kebaikan. Alhamdulillah kita ada di situ untuk kita melaksanakan kebaikan tersebut. So itu adalah bentuk-bentuk bantuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab kadang-kadang kita kena betulkan mindset kita, tuan-tuan. Ada orang kata derma lebih nanti kau akan jadi kaya. Tak semestinya, tuan-tuan. Bukannya derma itu hanya dengan kita melihat bahawa kita keluarkan duit kita akan kurang, nanti Allah akan tambah lagi. Kita katakan dari satu sudut boleh jadi, betul, tak ada masalah. Tetapi ada juga kadang-kadang, habis kalau contoh, kalau ada orang yang selalu menderma, pada satu hari dia kata, aku ni dah banyak kali menderma ni, tak kaya-kaya, Allah ni, apa kes ni? Dah jadi begitu pula. Sebab tu kita katakan, balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni, bukannya dari satu sudut saja yang kita nampak. Ada orang kata, nak kaya, semayang duha. Ada orang semayang duha tiap-tiap hari tak kaya pun, tuan-tuan. Nak kata apa? So kita kena faham, tuan-tuan, dari satu sudut, Allah itu maha berkuasa dan Allah itu maha luas rezeki. Dia boleh bagi kepada kita tu dalam bentuk apa saja. Kadang-kadang kita je tak sedar. Macam saya ada sebutkan dalam sebelum-sebelum ini dalam hadis 40 tu. Ada dalam bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, dalam bentuk Allah keluarkan kita ataupun Allah berikan jalan keluar kepada kita daripada masalah. Itu mungkin ada masalah apa, hutang ke dan sebagainya, tetapi mungkin berkat kita membantu orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Tak adalah kita kata kita jadi kaya, tak. Tapi lapang dada kita. Kita nak buat baik, mudah. So janganlah kita menganggap ataupun kita meletakkan mindset kita bahawa je seolah-olah macam kita ni deal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tak boleh deal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ya Allah, kalau aku derma ni, kau kena bagi aku lebih. No, tak boleh. Benda transaksi tu bukan begitu. Allah ni maha berkuasa, so dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak nak bagi, dia tak akan bagi. Ataupun dia nak simpan, dia bagi pada waktu yang lain, dia akan buat. Dan kalau dia nak lebihkan, gandakan lagi, Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan banyak kali ganda dan dia boleh bagi kepada siapa yang dia nak. Dan itu, tuan-tuan. Dan begitu juga ada hadis yang lain juga, kalau kita boleh lihat, bila Nabi SAW menyebutkan juga tentang yang kita sebutkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan menjaga hak seorang Muslim ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pula, Nabi kata apa? La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la bai'i ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim, kullul muslim ala muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Kata Nabi SAW, jangan saling berhasad dengki, menipu dalam jual beli, saling membenci, berpaling antara satu sama lain, tak bertegur siapa, serta ada dalam kalangan kamu yang melakukan jual beli ke atas jual beli orang lain, dia beli atas jualan orang lain ataupun jualan orang lain. Macam, yelah, orang dia tahu kawan dia ni nak jual kepada orang ni, dia beli lagi. Sedangkan dia dah tahu ada orang lain nak beli. Dia buat begitu. Maksudnya, orang kata sailang lah dalam bahasa kita sekarang ni. Dan Nabi kata apa sekali lagi dalam hadis ini, seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Dia tidak akan menzalimi, membiarkannya tidak dibantu dan menghinanya. Takwa itu berada di sini. Kemudian Nabi SAW menunjukkan tangannya ke dadanya sebanyak 3 kali. Dan kemudian Nabi SAW sebutkan, cukuplah seorang itu dikira berbuat jahat dengan menghina saudara Muslimnya. Haram bagi setiap Muslim ke atas Muslim yang lain pada sudut darahnya, harta dan juga maruahnya. Dan begitulah juga, tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah
fa aslihu baina akhawaykum, iaitu sesungguhnya sekalian orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah sesama saudara kamu yang bertelagah. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita boleh lihat lagi antara perkara-perkara yang disebutkan, antaranya Al-Imam Ibn Daqi Al-Aid, dia kata apa? Hadis ini juga membawa kepada larangan untuk memperkecil dan menghina orang Islam. Bahkan ianya ada satu ancaman yang berat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang suka memperkecilkan sesama Muslim itu sendiri. Dan begitu juga disebutkan sini kerana apa? Sebab apa? Sebab apa Allah Subhanahu Al-Imam Ibn Daqi Al-Aid dia sebutkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan azab yang besar kepada orang yang merendah-rendahkan Muslim yang lain. Sebab dia kata apa? Satunya, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menghina manusia selepas dia menciptanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Ahsan taqwim. Dengan sebaik-baik orang kata kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada manusia itu. Sudahlah Allah cipta dengan sebaik-baik kejadian. Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki lagi. Kemudian Allah menundukkan bumi dan langit kepada manusia. Kita boleh dapat hasil daripada bumi, daripada langit dan sebagainya, kita boleh dapat hasilnya. Allah bagi semua itu. Kemudian Allah bagi kita nikmat sebagai seorang Muslim. Allah panggil juga kita sebagai seorang yang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi SAW, manusia yang terbaik, diutuskan untuk manusia, untuk memandu manusia. Kesemua itu nikmat. Tapi dalam masa yang sama, kenapa kita nak menghina sesama Muslim kita yang mana kita berkongsi perkara yang sama ini? Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menghina orang kata apa manusia, melainkan mereka yang telah melakukan kesalahan dan melakukan maksiat ialah. Tapi secara umumnya tidak pernah. Dan maka itulah tuan-tuan yang kita boleh lihat antara perkara-perkara, saya ambil sedikit lagi tuan-tuan, perkara-perkara yang mana yang menjurus kepada penghinaan juga tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin kita sedar ataupun kita tidak sedar. Bahkan Al-Imam Ibn Daqi Al-Aid juga dia menyebutkan apa? Antara bentuk penghinaan kepada seorang Muslim yang lain dua apa dia tuan-tuan? Kita tak beri salam ketika mana kita melintasi dia. So itu sebenarnya satu penghinaan tuan-tuan. Sebab kita bila kita sesama Muslim, salam itu sebenarnya adalah satu tautan untuk kita. Sebab itu Nabi SAW sebutkan hakul Muslim alal Muslim. Hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Yang pertama Nabi kata apa? Memberi salam tuan-tuan. Bahkan kalau kita ingat kembali peristiwa hijrah Nabi. Nabi bila sampai saja ke Madinah, pidato Nabi, yang pertama Nabi kata apa? Afshus salam, sebarkan salam. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa? Kadang-kadang kita tak perasan perkara ni. Tapi Al-Imam Ibn Daqi Al-Aid dia kata itu sebenarnya adalah dalam satu bentuk penghinaan. Bila mana kalau kita bertemu dengan saudara kita, orang Islam, tetapi kita tidak memberikan salam. Dan dia kata apa lagi? Dan tidak menjawab salamnya. Oh, ini lagi teruk tuan-tuan. Orang dah bagi salam kepada kita, tapi kita tidak mahu untuk menjawabnya. Dan begitu juga kita melihatnya ataupun kita melihat manusia yang lain ataupun hamba Allah yang lain tanpa mengharapkan agar Allah memasukkannya ke dalam syurga dan menjauhkannya daripada neraka. Apa tuan-tuan statement ni yang besarnya? Sangka baik kita kepada orang lain tuan-tuan. Bila kita merasakan bahawa engkau ni tak ada harapan dah masuk syurga, itu sebenarnya satu penghinaan. Sedangkan kita disuruh untuk kita bersangka baik. Sebab setiap orang ni dia akan berbeza. Tak ada siapa tahu pengakhiran dia bagaimana. Kerana pengakhiran itulah yang nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Al-a'malu bi khawatimiha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal itu akan dikira, akan dilihat di pengakhirannya. Apa akhir kita? Macam mana tuan-tuan akhir kita? Kalau baik, maka baiklah kehidupan kita di masa akan datang, maksudnya selepas kematian kita itu nanti. Dan begitu juga tuan-tuan, sebagai yang terakhir, ada hadis Nabi SAW yang mana yang menceritakan tentang keadaannya kalau seseorang itu, orang kata apa, ada ancaman. Hadis yang menceritakan tentang ancaman bagi mereka yang tidak mahu membantu seorang Muslim yang lain dan membiarkan seorang Muslim itu dizalimi. Antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hunayf daripada Nabi SAW, hadis yang dimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, man uzilla indahu mu'min falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala an yansurahu azallahu Allahu azza wa jal ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah.
Dalam hadis ni kata apa? Sesiapa yang berada di sisi seorang Muslim, seorang mukmin, yang sedang dihina tanpa membantunya, sedangkan dia mampu untuk membantunya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinanya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak. Memang ada ancaman tuan-tuan. Kalau kita sepatutnya mampu untuk membantu sahabat kita Muslim yang lain, tetapi kita tidak membantunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Allah akan menghinanya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak. Dan semoga tuan-tuan dengan sedikit pembacaan hadis kita mendapat manfaat daripada hadis pertama yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini, iaitu hak-hak sebagai seorang Muslim. Jika kita dapat menjaganya tuan-tuan, jangan kita zalim orang, jangan kita biarkan dia tanpa dibantu. Kadang-kadang kita bantu-membantu ni, kadang-kadang jiran dengan jiran, kadang-kadang kita pun terlepas pandang. Orang kata apa, tanggungjawab kita sebagai seorang jiran kan. Ada jiran memerlukan bantuan ke apa, tengok rumah ni bergelap je, rupanya tak bayar bil. Ya, mana tahu dia mungkin tak ada, orang kata apa, tak ada mata pencarian ke apa, dah mungkin kena buang kerja dan sebagainya. Kita tengok, oh balik kampung kot. Allah pun dah balik kampung lama. No, tak pernah tengok, tak ada lampu langsung dibukanya dah berapa tempoh lama. Tegur-tegur lah, tanyalah. Dan mana-mana yang boleh bantu, bantu. Begitu juga jangan memperkecilkannya. Wala yahqiruhu. Dan ingatlah, seseorang yang bila dia bercakap saja buruk tentang orang yang lain, itu telah menunjukkan bahawa dia adalah telah melakukan satu kesalahan. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan, sedikit ringkasan daripada saya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dan juga fawaid kita untuk kita mengambil faedah daripada pembacaan hadis ini tadi. Saya mohon maaf sekiranya tersilap kata dan bicara. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.